Menteri Besar bakal menghadap Sultan Selangor maklum kedudukan terkini. PAS Terengganu bidas kenyataan ahli PKR. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berita wilayah hari ini anda bersama saya Syuhaimi Muhammad dan juga bersama saya Nurlela Muhammad Nur. Dan kita teruskan dengan laporan ini Lela ya. Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim hari ini mengesahkan beliau akan menghadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 2.30 petang esok di Istana Bukit Kayangan di Shah Alam. Ya, pertemuan itu bagi memaklumkan kedudukan terkini kemelut jawatan Menteri Besar Selangor. Tan Sri Khalid berkata butiran pertemuan dengan Sultan Selangor akan diberikan dalam satu sidang media pada pukul 4 petang di bangunan Setiausaha Kerajaan di Shah Alam. Saya jangkakan pukul 4. Nanti kena semaklah. Pimpinan tertinggi PKR sebelum ini menamakan Presiden PKR Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail dan Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali sebagai calon Menteri Besar Selangor menggantikan Abdul Khalid. Bagaimanapun permohonan untuk menghadap Sultan Selangor gagal dan selepas itu baginda berada di luar negara. Terdahulu dalam ucapannya beliau juga turut menyentuh mengenai kedudukannya sebagai Menteri Besar. Jawatan Menteri Besar, saya telah menerima dengan hati terbuka perkembangan terkini tentang status Menteri Besar dan barisan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Dengan perkembangan terbaru ini, saya akan mohon menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk memberi nasihat tentang langkah-langkah seterusnya. Jadi, kalau nak memberi nasihat, kemudian beritahu sekarang bukan beri nasihat. Itu beri fitnah. Jadi oleh sebab itu sehingga ini sudah tahu apa yang namun begitu saya berharap kaki tangan kerajaan akan terus bekerjasama dengan saya meneruskan pentadbiran Negeri Selangor bersama dengan 4 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi menasihati rakyat dan supaya tidak terkesan dengan krisis politik ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri perhimpunan bulanan kaki tangan Kerajaan Negeri Selangor anjuran Yayasan Selangor di Shah Alam. Dalam pada itu, PAS menyerahkan keputusan mengenai kedudukan jawatan Menteri Besar kepada Sultan Selangor. Persetujuan mengenainya dicapai melalui mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat yang diadakan hari ini. Keputusan itu dimaklumkan Setiausaha Agong PAS Datuk Mustafa Ali. Mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat pada hari ini 25 Ogos 2014 bersetuju untuk menyerahkan kepada perkenan dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor dalam menentukan jawatan Menteri Besar Selangor. Beliau bercakap pada sidang media di Ibu Negara menyentuh isu 13 adun PAS Selangor yang tidak menandatangani surat akuan menyokong Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon Menteri Besar. Beliau berkata ia tidak dibangkitkan dalam mesyuarat hari ini. Namun apapun keputusan akhir terletak kepada keputusan dan perkenan Sultan untuk menentukannya. 17 Ogos lalu, mesyuarat PAS Pusat memutuskan kekal dalam Pakatan Rakyat dan setuju mencalonkan Datuk Seri Wan Azizah menggantikan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar. Jawatan kuasa kerja PAS Pusat pada hari ini. Sementara itu, PAS Terengganu mahu rakan sekutunya Parti Keadilan Rakyat PKR negeri berkenaan menyelesaikan masalah dalaman sebelum menuduh orang lain menjadi penghalang untuk mereka bergerak. Ya, sebelum ini PAS memberi peluang kepada pemimpin PKR supaya memperkemaskan kedudukan parti dan ditawarkan bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri serta Parlimen pada pilihan raya umum ke-13. Pesuruhjaya PAS Negeri Saiful Bahri Mamat kesal kerana ada suara sumbang dalam PKR yang menuduh secara terbuka kononnya tiada kesepakatan antara kedua parti. Menurut beliau, PKR perlu mencerminkan diri sebelum menyalahkan orang lain kerana kegagalan mereka mendapat sokongan rakyat Terengganu.
Masalah dalamang dia lah, supaya selesai masalah dalamang lah. Jadi kalau hanya sekadar nak bertanding saja tanpa kita memperkukuhkan parti masing-masing dengan jeta cabang ranting, kadang-kadang ada cabang saja ranting pun tak ada. Ada masalah dalamang kita harap itu diselesaikan masalah dalamang dia. Jadi jangan jadikan PAS ni sebagai kambing hitam. Satiful Bahri memberitahu media di Kuala Terengganu. Beliau mengulas perwakilan PKR Terengganu menggunakan pentas Kongres Nasional PKR di Selangor bagi meluahkan apa yang terbuku di hati terhadap PAS. Ini termasuk PKR dan PAS negeri itu tiada kesepakatan untuk membuat keputusan bersama, malah menuduh PAS sering membelakangkan PKR. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima pemakluman rasmi daripada Speaker DUN Kelantan semalam berhubung kekosongan kerusi bahagian Pilihan Raya DUN N01 Pengkalan Kubur Kelantan. Ya, kekosongan berikutan kematian penyandangnya Datuk Nur Zahidi Omar pada 20 Ogos. Sehubungan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas untuk membincangkan semua perkara berkaitan pilihan raya kecil DUN Pengkalan Kubur pada Jumaat ini. Mesyuarat diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di Ibu Pejabat SPR. Ia akan dipengerusikan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof yang akan membincangkan tarikh penting seperti tarikh hari penamaan calon, hari pengundian awal, hari pengundian biasa serta daftar pemilih. Mesyuarat itu kemudiannya disusuli dengan sidang media. Saranan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak supaya Felda mengorak langkah menjadi sebuah kuasa besar ekonomi dalam usaha menjana keuntungan yang lebih besar kepada golongan peneroka disambut baik peneroka Felda. Rata-rata peneroka Felda yang ditemui mengakui apa yang dilaksanakan kerajaan menerusi Felda telah banyak mengubah taraf hidup mereka. Banyak keistimewaan dibagi kepada warga peneroka, contohnya produktiviti, dividen FGV dan sebagainya. Diharap warga peneroka patut bersyukur apa yang kita terima hari ini. Jangan seperti kacang lupakan kulit. Apa yang kita nampak sekarang ni, dari dulu sampai sekarang ini, Felda telah memperbanyakkan, mempromosikan barang-barang dan juga mengeluarkan barang-barang untuk rakyat Malaysia. Takat yang kau masuk jadi peneroka ni, kau rasa hidup kau terjamin. Anak-anak kau pun selesa. Walaupun dia tinggal di luar, dengan kau memang anak-anak kau selesa dan kau pun rasa betul dapat duduk dalam jadi peneroka Wati Felda ni. Mereka ditemui selepas perasmian sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan di Jasin. Felda kini giat melaksanakan fasa kedua pembangunan selepas mengecapi pelbagai kejayaan pada fasa pertama hasil keringat peneroka terdahulu. Perdana Menteri juga memberi jaminan Felda akan terus memberikan bonus dan dividen kepada peneroka setiap tahun dan bukan melaksanakannya secara one-off. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa memberikan kaunseling serta motivasi kepada ahli keluarga dan waris mangsa tragedi MH17. Langkah tersebut dibuat secara berterusan termasuk kepada ahli keluarga dan waris mangsa yang telah dikebumikan serta yang masih belum dibawa pulang ke tanah air. Jelas menterinya Datuk Seri Rohani Karim, pihak kementerian menyediakan tenaga kaunselor melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan urus setia lembaga kaunselor ULKP untuk memberi khidmat kaunseling serta motivasi. Selain itu, pihak kementerian juga mengenal pasti bantuan serta keperluan yang bersesuaian kepada ahli keluarga dan waris mangsa tragedi MH17. So apa-apa yang ada di kementerian kami, macam ada semalam anak OKU, itu memang purview kami. Dan di mana kami dapat membantu dari segi mungkin perbelanjaan anak dan sebagainya, kita bagi. Yang mana ada di kementerian ini, kami akan berikan segala sepenuh kerjasama. Sehingga kini 15 keluarga telah dibantu dan pihak kementerian melalui JKM sentiasa memantau serta akan memberi bantuan yang bersesuaian mengikut syarat yang ditetapkan. Jelas beliau, emosi kebanyakan ahli keluarga dan waris juga kini berada dalam keadaan stabil. Namun yang menjadi perhatian kini adalah keperluan untuk meneruskan urusan dan kehidupan seharian mereka.
Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Melaka akan memberi sumbangan kepada keluarga penyelia penerbangan MH17 Allahyarham Muhammad Ghaffar Abu Bakar dalam masa terdekat. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun berkata kerajaan negeri sekali lagi menzahirkan rasa simpati dan takziah kepada keluarga Allahyarham. Beliau berharap keluarga Allahyarham terus tabah dengan ujian itu. Kerajaan negeri juga akan mengadakan kunjungan ziarah ke atas keluarga Allahyarham. Beliau menjelaskannya di Air Keruh, Melaka. Baik, terima kasih saudara atas kesetiaan anda bersama kami pastinya dalam berita wilayah untuk petang ini. Dan lintas langsung studio mini kami mulakan dengan Sabah. Antara tumpuannya, perkembangan kes perbicaraan insiden pencerobohan dan LPKP batal 10 permit pengangkutan awam. Laporannya kita bersama Suaran Syah di sana. Silakan, Suaran. Baik, terima kasih Syuaimi dan Olela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perbicaraan 30 individu berhubung insiden pencerobohan awal tahun lalu. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini diberitahu 3 anggota polis terbunuh dalam serangan hendap di Kampung Srijaya Simunul Sempurna ketika operasi pengesanan terhadap Imam Tua pada 2 Mac tahun lepas. Saksi ke-34 Pegawai Cawangan Khas Bukit Aman ASP Azra Nusafri Ramli berkata, ketika menerima isyarat kuat telefon bimbit Imam Tua dari rumah bernombor 27, beliau ternampak cahaya tembakan dari rumah tersebut dan menjerit down kepada ASP Aswad dan Korporal Zul dan dalam masa sama masuk ke rumah nombor 25 bagi mendapatkan perlindungan. Sejurus mendapatkan perlindungan, pihaknya telah cuba berhubung dengan Ibu Pejabat Bukit Aman bagi memaklumkan mengenai serangan tersebut dan mendapatkan bantuan. Tembakan berulang kali yang dilepaskan selama 15 hingga 20 minit itu dipercayai dari senjata api jenis M16 pada jam lebih kurang 7.50 petang. Katanya selepas 22 jam berada di rumah bernombor 25, beliau terdengar bunyi helikopter yang berlegar-legar di kawasan tersebut selama seminit dan menjangka situasi telah kembali tenang. Pada ketika itu, beliau telah membuka tingkap yang menghadap rumah nombor 27 dan beliau ternampak 3 mayat anggota polis yang salah seorangnya adalah Sarjan Baharin, manakala 2 lagi mayat anggota PGA, masing-masing terbaring dan terapung di atas air di bawah rumah nombor 27. Terdahulu, saksi ASP Azra memberitahu sebelum insiden serangan hendap itu, arwah Sarjan Baharin telah bercakap dengan seorang wanita tua di rumah nombor 25 yang bernama Sutra bagi mendapatkan maklumat mengenai Imam Tua. Perbicaraan dilakukan di hadapan Hakim Stephen Chong. Sehingga Ogos tahun ini, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah membatalkan 10 permit dan mengeluarkan sebanyak 30 kompaun kepada pengusaha perkhidmatan pengangkutan awam kerana melakukan pelbagai kesalahan. Pengerusi LPKP Sabah, Datuk Haji Muhammad Yusof Abdal yang juga Wakil Rakyat Lahad Datu berkata ia termasuk tidak mengikut laluan perkhidmatan berdasarkan permit dan juga berhenti sesuka hati tanpa menghiraukan keselamatan penumpang. Beliau ditemui media dalam majlis rumah terbuka Hari Raya di kediamannya di Kota Kinabalu. Sebagai mengulas, terdapat beberapa pengusaha pengangkutan awam yang gagal mematuhi peraturan ditetapkan. Sementara itu, pemandu teksi di sekitar bandaraya disaran menggunakan meter. Berikutan terdapat aduan orang ramai termasuk pelancong yang dikenakan caj tambang yang tidak munasabah. Mengenai keperluan gas asli NGV sebagai bahan api alternatif kepada perkhidmatan teksi di negeri ini, Datuk Haji Muhammad Yusof berkata pihaknya menyokong cadangan tersebut kerana ia lebih menjimatkan. Seramai 47 pelatih Pusat Latihan Petroleum Kimanis KTC bagi pengambilan Julai 2011 dan 2012 menerima sijil masing-masing dalam Convocation KTC di Kota Kinabalu. Pelatih tersebut berjaya menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3 dalam bidang instrumentasi dan kawalan industri. Majlis dirasmikan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga Ex-Kop Pendidikan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Mancun. Dalam ucapannya, Datuk Masidi berkata kejayaan pelajar tersebut bukti komitmen Petronas kepada pembangunan modal insan di Sabah.
Sambungan itu katanya golongan belia di negeri ini harus bersikap realistik dan bijak membuat keputusan yang dapat memberi jaminan masa depan masing-masing. Antara yang saya dapat belajar ialah first, kita jangan mudah berputus asa lah. Kalau macam ada yang kita tidak tahu, kita honestly, jujur je tanya kepada yang senior ataupun kita tanya dengan guru pengajar. Bekerja dengan Petronas, boleh-bolehnya dengan Petronas, terus seboleh-bolehnya ditempatkan di Sabah lah sendiri pasal ingin membangunkan negeri sendiri kan. Turut hadir Timbalan Presiden Senior Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Petronas, Raiha Azni Abdul Rahman dan Pengurus Besar Pejabat Petronas Wilayah Sabah dan Labuan, Julita Ontol. Karnival Hijrah sempena Bulan Dakwah Negara yang berakhir semalam merupakan wadah terbaik memperkukuh nilai-nilai Islam dalam kalangan rakyat pelbagai kaum dan etnik di negeri ini. Demikian dinyatakan Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri yang juga Menteri Bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam di Sabah, Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ini menandakan satu penyatuan ummah, satu kecintaan kita kepada nilai-nilai agama, kepada program-program agama. Dan sepanjang 3 hari karnival ini berlangsung, setiap malam kita adakan dan masyarakat umat Islam ramai hadir mengikuti program seumpama ini. Datuk Arifin ditemui media dalam majlis Malam Cinta Rasul Selawat di Kinabalu di perkarangan Masjid Negeri Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Johar Haji Mahiruddin dan isteri Tuan Haja Nurlida Tan Sri R.M. Jasni. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Haji Wakiman, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Aid. Majlis yang dihadiri lebih 5,000 masyarakat Islam ini anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim dan stesen TV Al-Hijrah dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Sebelum itu, Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Johar Haji Mahiruddin bersama isteri Tuan Hajah Nurlida Datuk R.M. Jasni sempat meluangkan masa menghadiri majlis perkahwinan anak lelaki Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Datuk Johnny Mositun, Cabernet Datuk Johnny Mositun bersama pasangannya Christine James Apau. Majlis yang berlangsung di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu ini turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Seri Panglima Haja Farida Tusin, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan dan isteri, Speaker DUN Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said serta Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan. Majlis dimulakan dengan upacara perarakan masuk pasangan pengantin, bacaan doa selamat dan ucapan daripada Datuk Johnny Mositun. Majlis diteruskan dengan persembahan sambut tamu, santapan malam dan tayangan video klip pasangan pengantin. Persembahan nyanyian daripada artis tempatan turut memeriahkan majlis perkahwinan tersebut. Ahli Pertubuhan Peladang Kawasan PPK di negeri ini diingatkan supaya sentiasa waspada terhadap skim cepat kaya dan pelaburan internet. Langkah itu penting bagi mengelakkan ahli PPK terjerumus dalam skim seumpama itu kerana ia hanya merugikan mereka. Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, pihaknya mendapat maklumat mengenai beberapa syarikat yang dikatakan bergerak secara langsung atau menerusi internet untuk mencari ahli bagi menyertai skim pelaburan yang menjanjikan pulangan lumayan. Katanya selain pulangan lumayan, syarikat berkenaan dikatakan turut menawarkan insentif seperti kereta mewah kepada ahli yang menyertai skim mereka. Datuk Muhammad Nazri ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan PPK Beaufort di Beaufort. Ahli PPK yang telah menyertai skim seumpamanya dan berasa diri mereka telah tertipu diminta untuk tampil membuat laporan kepada pihak berkuasa bagi membolehkan siasatan dan tindakan diambil. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali kepada Syuhaimi dan Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih suaran langsung dari Kota Kinabalu Sabah sebentar tadi. Dan saudara, Bintulu dilanda banjir kilat lagi serta keutamaan pembangunan di kawasan luar bandar dalam rancangan Malaysia ke-11
antara bahan sumbangan dari negeri Sarawak. Untuk laporannya kita langsung ke studio B RTM Kuching bersama Damia Cassandra Manja di sana. Silakan Damia. Terima kasih Suhaimi dan Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bintulu berdepan situasi banjir kilat lagi. Walaupun tidak seteruk keadaan pada awal tahun lalu, namun ia tetap memberi kesan kepada penduduk yang terlibat. Banjir kilat yang melanda kawasan perumahan Sungai Pelan Teres Fasa 1 dan 2 hari ini merupakan kali kedua berlaku pada bulan ini. Banjir kilat berlaku selepas hujan yang turun sepanjang malam tadi. Ia diburukkan lagi dengan air sungai berdekatan melimpah serta saluran kalvert yang tersumbat. Jembatannya belum air ni jembatannya tadi belum kelebatnya tadi air lalu nikah pulai kami pun lalu kena banjir. Tu dah sebulan tu dah 2 kali tu kira nak kuat lah lebuhnya kuat ke. Habis tadi bilik. Yang lebih kurang pukul 6 lalu 6.30 kayaknya air lalu nikik ngagai jalan alun. Mula adanya dalam kelan lama itu sampainya ke 7 lalu ya lalu nyampai ke rumah. Nasib kami itu bisa bintiang enggak kena ngenan ke airnya hari masuk ke dalam bilik. Susah nak banjir belum lama. Mayor tahu dah. Habis kami itu jemari, meja semua barang elektronik dah. Jadi kami minta sidak datang memantau kawasan tu lah. Mantap. Ngau minta tolong berarti ke sistem peparitan kami buat Sungai Pelan tu. Jadi tiba ketok belama penghidup kami di tu merinsak amat kami. Maka air tu. Semua utai barang pindah kaget berdoa mana. Ke udah buai sampai lama nadai dom. Amih buainya. Sementara itu, tinjauan di beberapa kawasan di Bandar Bintulu seperti di Taman Jason, Taman YTD dan RPR Kidurung mendapati air sudah mulai surut sekitar 9 pagi tadi. Air naik lebih 1 meter dan hanya sebahagian jalan dapat dilalui oleh kenderaan. Kerajaan Negeri Sarawak akan memberi keutamaan kepada pembangunan kawasan luar bandar dalam rancangan Malaysia ke-11 kerana kebanyakan kawasan di luar bandar masih lagi ketinggalan dari segi pembangunan infrastruktur termasuk bekalan air, elektrik dan jalan raya. Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Haji Adnan Satim menjelaskan langkah membangunkan kawasan luar bandar penting dalam usaha kerajaan merapatkan jurang sosial dan ekonomi antar bandar dan luar bandar sekaligus mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar. Tambahnya, penekanan pembangunan luar bandar ini akan memberi peluang kepada masyarakat luar bandar bagi mengembangkan aktiviti ekonomi dengan penyediaan kemudahan infrastruktur asas bagi manfaat mereka. Itu memang impian yang besar, susah dicapai, tapi mestilah kita mula. Taklah kita dapat mencapaikannya dalam seminggu, 2 minggu, tapi we must begin. Kita mesti mulakannya. All that we set out to do will take 100 days, will take 1,000 days, will take 5 years, 10 years, but let us begin and begin now. Tan Sri Dato' Amar Haji Adnan Satim berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Masjid Kampung Jepak di Bintulu. Pada majlis tersebut, Ketua Menteri turut menyaksikan penyerahan cek sumbangan kepada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, LAKIB. Cek bernilai RM50,000 sumbangan Naim Cendera, RM25,888.88 sumbangan Jepak Holding Sendirian Berhad dan RM20,000 sumbangan Sim Wijo Trading Sendirian Berhad diterima oleh pengerusi LAKIB, Datuk Talib Zulpilip. Pengilang dan peniaga buah tandan sawit segar BTS diingatkan untuk tidak menjalankan urus niaga membeli atau menerima buah sawit yang dicuri. Mendedahkan perkara itu, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata beberapa kes kecurian BTS dilapor berlaku di beberapa negeri di Semenanjung dan Sarawak telah diambil tindakan dan sedang disiasat oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia NPOB. Menurut Datuk Amar Douglas, kes kecurian BTS di Sarawak dilihat semakin membimbangkan berbanding negeri lain di negara ini. Sejak tahun lepas hingga Julai tahun ini, 304 laporan polis dibuat berkaitan kecurian BTS dan 12 kes berkaitan bekalan BTS tidak berasas ke kilang kelapa sawit dan peniaga di Sarawak.
Oleh yang demikian, MPOB kini bekerjasama dengan kerajaan negeri dan pihak polis bagi memastikan kegiatan yang tidak bertanggungjawab itu dapat dibantras, memandangkan ia boleh membawa imej buruk kepada industri sawit di negeri ini. Dato' Amar Douglas bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas mengenai kecurian BTS di Kuching. Beliau turut menjelaskan syarat pelesenan yang dikuatkuasakan terhadap pekebun kecil sawit adalah untuk memastikan hasil tuaian BTS adalah dari ladang-ladang yang diusahakan secara sah dan berlesen bagi mengelakkan hasil curi dijual kepada kilang minyak sawit. Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia JKJR komited untuk mencapai pengurangan 50% berbanding 10,000 unjuran asal kematian akibat kemalangan jalan raya menjelang 2020. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Tam Weng Wah berkata keyakinan itu berdasarkan rekod angka kematian sejak 2 tahun lepas selain terdapat trend penurunan angka kematian berbanding unjuran asal jabatan itu. Datuk Dr. Tam menambah aktiviti dan kempen kesedaran di pelbagai peringkat yang diperhebatkan sepanjang masa turut membantu kepada pengurangan tersebut. If we do not do anything different, but based on what we have been doing and intensifying and getting more people committed and to be with us, we actually will be able to reduce. Tahun 2012 menyaksikan 6,917 kematian akibat kemalangan jalan raya, manakala tahun lepas mencatatkan 6,915 kes. Dato' Dr. Tam berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian International Crashworthiness Conference kali ke-9 di Kuching. Beliau berkata majikan atau organisasi memainkan peranan penting dalam mendidik para pekerja untuk mematuhi peraturan asas keselamatan jalan raya termasuk pemakaian tali pinggang keledar keselamatan. Budaya itu hendaklah bermula pemanduan dari dalam organisasi masing-masing seperti yang dilakukan oleh syarikat minyak Shell Malaysia Berhad. Seramai 58 prajurit dari Batalion ke-11 dan ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dan Batalion ke-10 Regimen Ranger Diraja RRD naungan 3 brigade telah menamatkan kursus asas Repalman Kelas 2 Siri 1 2014 yang berlangsung selama 16 minggu. Pegawai Memerintah 11 RAMD Lieutenant Colonel Muhammad Kamil Abdul Latif yakin kursus telah berjaya membentuk pribadi, jati diri dan ketekunan prajurit sebagai pelaksana tugas. Sepanjang tempoh kursus itu, mereka telah ditarbiah dengan sebaik mungkin menerusi elemen-elemen seperti keperitan, kepedihan, kesakitan dan kepayahan. Elemen-elemen itu diterapkan bagi memastikan mereka sentiasa bersemangat kental dan matang dalam melaksanakan tugas di masa akan datang. Beliau berucap pada perbarisan tamat kursus tersebut di Kem Semenggok, Kota Sentosa dekat Kuching. Kursus itu merupakan yang pertama bagi prajurit yang telah menamatkan latihan rekrut di Pusat Asas Tentera Darat Port Dickson. Peserta didedahkan kepada 4 modul sepanjang kursus itu merangkumi jati diri tentera, pentadbiran dan logistik, kemahiran ketenteraan individu dan tugas asas Kor Regimen. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Suhaimi dan Norlela. Silakan. Damian, terima kasih langsung dari Kuching Sarawak sebentar tadi. Dan seterusnya kita ke Johor. Jadi laporannya kita bersama Suzimah Zainal Abidin di sana. Silakan. Suzimah. Rakan setugas di Angkasa Puri bersama saya untuk paparan berita dari selatan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita mulakan dengan berita mengenai bioteknologi. 5 inisiatif khusus digariskan bagi menjayakan pembangunan industri bioteknologi di negeri ini. Ia sejajar untuk menjadikan Johor sebagai hub bioteknologi serantau. Menteri Besar Dato' Muhammad Khalid Nordin berkata antara inisiatif itu membangunkan Taman Bioteknologi berhampiran lapangan terbang antarabangsa Senai dan Pusat Pembangunan Bakat Bioteknologi Kebangsaan bagi pembangunan modal insan dalam bidang bioteknologi. Turut dilaksanakan program memajukan masyarakat bioekonomi untuk membolehkan masyarakat tani berpendapatan tinggi iaitu minimum RM3,000 sebulan. Buat permulaan, program tersebut membabitkan Koperasi Permufakatan Kota Tinggi Berhad dengan 4 syarikat swasta di kawasan seluas 202.5 hektar dengan 150 orang masyarakat tani. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menggunakan tanah-tanah terbiar untuk kita bangunkan
tanaman dan sebagainya, yang mana 4 syarikat yang telah tanda tangan itu melibatkan syarikat yang akan menjayakan program pembekalan madu, susu, herba dan gula stevia. Beliau berkata demikian selepas melancarkan persidangan dan pameran NEO Johor 2014 yang dianjurkan Bioteknologi dan Biodiversity Corporation G-Biotech. Menurut Dato' Muhammad Khalid, kerjasama juga dimeterai dengan sebuah syarikat bioteknologi Taiwan bagi bekalan bahan mentah dan infrastruktur pengeluaran untuk Taman Bioteknologi Johor di Kota Tinggi. Seramai 107 bakal jemaah haji dari Parlimen Pasir Gudang bersedia daripada segi rohani dan jasmani untuk menunaikan ibadah tersebut bulan hadapan. Bimbingan serta latihan yang mencukupi diberikan tabung haji sebelum ini diharap dapat menjadi pedoman buat mereka melaksanakan rukun Islam kelima itu. Rata-rata jemaah haji yang akan bertolak ke Tanah Suci pada 22 September depan berharap segala urusan dipermudahkan semasa menunaikan tanggungjawab tersebut. Jadi mudah-mudahan yang penting mana saya mohonlah supaya diberi kesihatan yang baik untuk menyediakan ibadat haji dekat sana dan mudah-mudahan dapat menunaikan segala kewajipan yang diperlukan insya-Allah. Haji bukan bagi saya saja tapi juga jemaah daripada Malaysia dapat dilaksanakan dengan terbaik dan insya-Allah kita doa sama-sama supaya semua jemaah haji mendapat haji yang mabrur pada tahun ini. Tapi sebenar-benarnya hati saya berdebar. Walaupun saya dah belajar tapi hati saya berdebar nak pergi. Sebab ini satu jihad bagi saya. Saya akan meninggalkan anak-anak saya dan saya akan melepaskan suami saya. Satu jihad untuk saya. Kesemua jemaah haji itu diraikan pada satu majlis di Johor Jaya semalam. Turut meraikan mereka ialah Menteri Besar Johor, Dato' Muhammad Khalid Nordin dan Ahli Parlimen Pasir Gudang, Nur Mala Abdul Samad. Dalam usaha memberikan kelainan daripada segi pembelajaran, sudut Lincoln di Perpustakaan Sultan Ismail Johor Bahru tampil dengan kelainan. Ia dengan pembawakan selebriti popular ke perpustakaan itu iaitu pelakon drama bersiri Glee, Erin Veronica Westbrook untuk berkongsi pengalaman serta membolehkan pelajar berkomunikasi dengan yakin. Turut dibawa Presiden Treadwell Entertainment Group, Tina Treadwell. Kira-kira 120 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Sutera, SMK Teknik Johor Bahru, SMK Tasik Utara 2 dan mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM Pasir Gudang berpeluang untuk mendengar motivasi serta bertanyakan soalan tentang dunia seni. It's great. I loved that group of people, very warm, friendly, had great questions, and hope I inspired them a little bit. Just nice to be in Malaysia and to be, talking to such wonderful people here. Sesi untuk bertemu artis antarabangsa itu tidak disia-siakan oleh para pelajar yang hadir dan melahirkan rasa keterujaan apabila diberi peluang sedemikian. Confidence level memang kena tinggi lah sebab nak kena speaking tapi jangan malu. Nak speak in English, just go on lah. Jangan nak malu. Sekian paparan berita dari Selatan, kita kembali ke Angkasa Puri. Bagi mengetahui persiapan yang dilakukan pihak tabung haji khususnya di Madinah, ketika ini kita bersama wartawan Ibrahim Diman dari Madinah. Jadi Ibrahim, Rabu ini jemaah pertama Malaysia akan tiba. Jadi kongsikan sedikit persiapan pihak Malaysia iaitu tabung haji di sana. Ibrahim. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah. Ini kita dapat bersiaran dari Madinah Al-Munawwarah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan keadaan jemaah-jemaah haji dan juga persiapan akhir yang telah pun dilakukan oleh tabung haji khusus untuk memberikan keselesaan kepada jemaah-jemaah haji yang akan terbang pada 27 ataupun esok akan tiba di Madinah ini. Baiklah, bersama saya ketika ini ialah Ustaz Haji Muhammad Zahir Hussein di belah kanan saya. Dia merupakan pengurus Terminal Madinah di lapangan terbang Madinah, dan di sebelah kiri saya pula ialah Tuan Haji Muhammad bin Abbas yang akan menjadi Ketua Perkhidmatan Zon 2. Banyak tugas yang dilakukan oleh beliau ni. Jadi, terima kasih kerana sudi bersama kita pada kali ini mengenai dengan urusan di terminal.
masalah-masalah dan juga prosedur yang dilakukan kerjasama daripada kerajaan Arab Saudi, boleh berikan secara ringkasnya tak? Okay, Alhamdulillah buat masa ini kita telah pun membuat lawatan di lapangan terbang Madinah, dan Alhamdulillah kerjasama yang amat baik daripada pihak kerajaan Arab Saudi dengan persediaan untuk mereka menunggu ketibaan jemaah haji kita yang insya-Allah dijangka pada 27 hari bulan ini. Dan untuk dari segi maklumat semasa untuk jemaah haji, iaitulah berhubung dengan penjagaan dokumen iaitu pasport yang amat penting sekali, di mana saya amat memberi perhatian kepada bakal-bakal haji yang akan berlepas daripada tanah air supaya memastikan iaitu dokumen keselamatan kita, itu pasport pasport Malaysia ini perlulah dijaga dengan sebaik mungkin, dan juga buku rekod kesihatan di mana kedua-dua dokumen ini amat penting kerana ianya akan diperiksa oleh pihak keselamatan Arab Saudi ketika mana mereka tiba di lapangan terbang Madinah. Baik, kita bersama dulu dengan Haji Muhammad bin Abbas, Ketua Perkhidmatan Zon 2 di Madinah ini. Setelah mereka sampai, jemaah haji sampai ini menginap di hotel-hotel yang telah disediakan. Jadi prosesnya selepas itu bagaimana? Okey, alhamdulillah apabila jemaah haji dari Malaysia tiba di Terminal Madinah, mereka terus akan dibawa ke pusat perkhidmatan zon di Madinah. Dan untuk makluman, di Madinah kita ada 2 zon, zon 1 dan zon 2, dan saya alhamdulillah akan menjaga zon 2. Jadi jemaah haji ini apabila mereka sampai di zon 2 di Hotel Anwar Movenpick Madinah, kita akan bawa jemaah haji terus masuk ke bilik masing-masing. Jemaah haji telah diperuntukkan bilik, dan muatan bilik untuk jemaah haji paling ramai kalau di Madinah maksimum adalah 5 orang satu bilik. Dan ia cukup selesa kerana Hotel Movenpick ni adalah hotel yang boleh kita tarafkan 5 bintang. Baik, kedudukannya juga betul-betul di belakang Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah kedudukannya memang betul-betul di belakang Masjid Nabawi. Memang insya-Allah jemaah haji akan rasa selesa untuk bersembahyang di masjid dan pulang semula ke hotel. Dan ini memang amat kita titik beratkan kepada jemaah haji. Baik, pesanan terakhir Tuan Haji, sedikit mungkin tips kemudahan kepada mereka kalau dah mendarat nanti di lapangan terbang Madinah, apa yang perlu mereka lakukan, khususnya salat ke apa ke? Okey, jadi yang penting pesanan saya untuk bakal-bakal haji akan tiba di Madinah, iaitu khususnya di lapangan terbang di Madinah, pastikan mereka sentiasa mengikut arahan dari semasa ke semasa daripada pihak keselamatan Arab Saudi, dari segi pihak immigration, daripada pihak custom, supaya kelancaran itu memudahkan proses iaitu perjalanan jemaah haji daripada lapangan terbang Madinah ke hotel di tengah-tengah bandara Madinah ini. Terima kasih. Jadi pesanan Tuan Haji kepada mereka yang akan datang nanti? Kepada jemaah haji Malaysia yang akan datang ke Madinah terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang dan ambillah peluang berada di Madinah selama 8 hari untuk berkunjung ke masjid, kerana dengan lokasi masjid yang berdekatan dengan hotel, saya merasakan ini bukan merasakan satu masalah untuk jemaah haji berkunjung untuk solat 5 waktu sehari. Ambillah peluang ni. Baik, terima kasih kepada tetamu kita pada petang ini, Ustaz Haji Muhammad Zahir Hussein di sebelah kanan saya, dan juga Ustaz Haji Muhammad bin Abbas. Jadi insyaAllah semuanya telah pun disusun atur, hanya menantikan kedatangan jemaah haji ke Madinah ini. Baik, terima kasih Ibrahim Diman langsung sebentar tadi, dan kita ke laporan seterusnya, Lela. Bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas tuduhan memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 2 tahun lalu. Tertuduh didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah itu di dalam ucapannya kepada orang ramai di Taman Desa Pakatan Ipoh pada 23 April 2012. Datuk Seri Muhammad Nizar yang diwakili 12 orang peguam bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan atas tuduhan tersebut. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Mas Sri Muhammad Daud di hadapan Hakim Madihah Harullah. Mahkamah turut menetapkan wang jaminan sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin, dan kes akan disebut semula pada 26 September depan.
Baru hari pertama bekerja sebagai GRO sudah dicekuk polis. Seorang warga Vietnam antara 20 orang yang ditahan dalam satu serbuan di pusat hiburan di Georgetown, Pulau Pinang. Serbuan kali ketiga ke atas pusat hiburan yang sama dalam masa 3 bulan itu turut menahan seorang penjaga premis berusia 60 tahun. Serbuan yang dilakukan bahagian kongsi gelap judi dan maksiat di 7 Pulau Pinang malam tadi disertai 2 pegawai dan 10 anggota. Ketika serbuan, wanita warga Vietnam itu yang baru sehari tiba di negara ini leka berkaraoke dengan beberapa lelaki. Kesemua GRO yang ditahan adalah berusia 17 hingga 32 tahun, terdiri daripada warga Vietnam, Myanmar dan 18 warga Cina. Ketua Operasi DSP Muhammad Yusri bin Uthman berkata, risikan di premis itu dijalankan seminggu sebelum serbuan dilakukan atas maklumat awam. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk tindakan lanjut. Kegiatan seorang lelaki warga asing membungkus dan mengedar dadah jenis syabu terbongkar selepas polis menyerbu unit Pangsapuri yang disewanya. Hasil serbuan bahagian siasatan jenayah komersial dan narkotik itu berjaya merampas dadah seberat hampir 3 kg yang sedia untuk diedarkan. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Ceras ACP Abdul Rahim Hamzah Osman, serbuan dilakukan Jumaat lalu di Pangsapuri di Bukit Jalil selepas intipan selama 2 minggu. Polis berjaya menahan seorang lelaki berusia 27 tahun dipercayai seorang pengedar yang telah aktif selama 3 hingga 4 bulan. Pihak polis telah menahan seorang lelaki warga negara Nigeria yang sedang berada dalam rumah tersebut dan telah menjumpai perkara-perkara berikutlah. Satu beg pakaian berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 2 alat penimbang digital, 3 bungkusan plastik mengandungi dadah yang disyaki syabu, anggaran berat 445 gram. Yang kedua, 1 beg sandang warna hitam. Di dalamnya terdapat barang-barang 3 bungkusan plastik mengandungi dadah yang disyaki sabu, anggaran berat 2,750 gram. Dan yang ketiga, 1 dompet berisi kad pelajar atas nama suspek. Dan yang keempat, 2 buah handphone jenama Nokia. Suspek dipercayai masuk ke negara ini menggunakan visa pelajar. Berdasarkan pemeriksaan lanjut, suspek menuntut di sebuah kolej swasta di ibu negara. Suspek direman selama 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Para pelajar yang menerima wang pendahuluan ke institusi pendidikan tinggi IPT dinasihat menggunakan sumber keuangan itu dengan berhemah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, mereka tidak seharusnya mengambil kesempatan menyalahgunakan wang bantuan itu yang akhirnya boleh menyusahkan. Datuk Seri Ahmad Syabri yang juga ahli Parlimen Kemaman berkata Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyediakan wang pendahuluan untuk memudahkan membuat persiapan. Ujarnya adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk membelanjakan wang tersebut dengan cara yang betul dan perlu membayar balik pinjaman yang diberikan nanti. Beliau berucap selepas menyampaikan bantuan wang pendahuluan ke IPT kepada lebih 500 pelajar dalam Parlimen Kemaman. Wakil pelajar dari UM. Berterima kasih kepada kerajaan Terengganu kerana telah menyediakan pinjaman seperti ini dan memudahkan saya untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan wang pendahuluan pinjaman ini. Kerana dengan bantuan ini saya dapat melanjutkan pelajaran dan dapat membayar yuran tanpa ada gangguan. Terima kasih. Setiap pelajar layak mendapat wang pendahuluan berjumlah 1,500 seorang. Penubuhan Sahabat Perpustakaan diyakini dapat memupuk minat membaca dalam kalangan orang ramai terutama pelajar. Dalam masa yang sama, ia juga dapat memberi khidmat tenaga dan sumbangan idea bagi membina masyarakat yang bermaklumat.
Exko Belia dan Sukan, Kesenian, Kebudayaan dan Warisan Badan-Badan Bukan Kerajaan Kedah Aminuddin Omar berkata beberapa aktiviti sahabat perpustakaan telah dirangka bagi memastikan program itu dilaksana secara berterusan. Sahabat ini akan bergerak bersama-sama. Di dalam sahabat itu ada institusi mereka sendiri, ada pekerja-pekerja mereka sendiri, ada staf-staf mereka sendiri dan staf-staf ini bersama gembling tenaga dalam menggerakkan apa yang kita namakan sahabat kepada Perbadanan Perpustakaan ini. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran program Sahabat Perpustakaan Awam di Alor Star. Pada majlis yang sama, beliau turut menyaksikan perjanjian persefahaman MOU antara Universiti Teknologi MARA UiTM dengan Perbadanan Perpustakaan Negeri Kedah. MOU tersebut menjadikan UiTM antara rakan perpustakaan yang akan menggerakkan pelbagai program dan aktiviti bersama Perbadanan Perpustakaan Awam. Politeknik di negara ini diminta meningkatkan usaha melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berkemahiran selaras hala tuju strategik Rancangan Malaysia ke-10 RMK10. Tunku Panglima Besar Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkata, sehubungan itu langkah memperkenalkan transformasi politeknik tepat pada masanya bagi menghadapi perubahan era globalisasi yang semakin mencabar. Menurut Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas, proses transformasi politeknik kini berada pada penghujung fasa kedua dan akan memasuki fasa ketiga di mana matlamannya untuk menjadikan politeknik sebagai institusi yang inovatif, kreatif dan responsif. Hala tuju politeknik ini adalah untuk menjadikan Politeknik Malaysia sebagai peneraju pendidikan dan latihan teknik dan vokasional di peringkat serantau. Memastikan 85% graduan politeknik dapat pekerjaan, termasuk melanjutkan pelajaran dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian dan memastikan 50% lepasan SPM yang layak memilih politeknik sebagai institusi utama untuk melanjutkan pelajaran. Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas yang juga ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah berucap sempena istiadat Convocation kali ke-28 Politeknik Sultan Abdul Halim Polimas di Dewan Wawasan Jitra. Beliau turut memuji Polimas yang telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Ia termasuk kejayaan meraih pingat emas dan anugerah khas Persatuan Harta Intelek dan Dunia Reka Cipta melalui alat vacuum berbentuk mesin prototipe sempena pameran inovasi dan kejuruteraan antarabangsa INVEX 2014 baru-baru ini. Lebih 70% pengguna jalan raya telah menggunakan sistem kutipan tol elektronik ETC di Plaza Tol Batu Tiga dan Sungai Rasau sehingga 31 Julai lalu. Ini menunjukkan pengguna bersedia menggunakan sistem ETC yang bakal dilaksanakan sepenuhnya di semua lorong Plaza Tol berkenaan bermula 1 September ini. Pengarah Urusan PLAS Malaysia Berhad, Datuk Norizah Abdul Hamid berkata berdasarkan kajian, 73.5% pengguna ETC di Plaza Tol Batu Tiga manakala 70% di Plaza Tol Sungai Rasau. Menurutnya, rakyat mula sedar akan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan sistem ETC. Beliau berkata demikian ketika memberikan taklimat mengenai ETC kepada media. Bermula 1 September, semua transaksi tol di Plaza Tol Batu Tiga dan Sungai Rasau akan dikendalikan sepenuhnya secara elektronik sama ada menerusi kad Plus Miles, kad Touch and Go atau Smart Tag. Pelaksanaan sistem ini bertujuan mengatasi masalah kesesakan disebabkan pengguna yang beratur untuk membayar tol secara tunai di Plaza Tol. Beralih ke laporan sukan, perlawanan akhir hoki Piala Razak 2014 edisi ke-52. Perak meneruskan penguasaan mereka dalam sukan hoki negara apabila muncul juara 2 tahun berturut-turut selepas menundukkan pasukan tuan rumah Pahang 4-3 di Stadium Hoki Indra Mahkota di Kuantan. Turun selaku juara bertahan, Perak berjersi kuning mempamerkan akhir bertenaga sebaik whistle permainan dibunyikan biarpun bermain di hadapan lebih 1,000 penyokong tuan rumah. Anak buah Izzuan Syuhardi hanya memerlukan 3 minit untuk membuka tirai gol apabila Muhammad Sabri mudah menolak masuk bola hasil pukulan sudut penalti. Gol tersebut menyuntik semangat juang pemain Perak dalam usaha mempertahankan kejuaraan musim lalu.
Perak terus mendahului melalui gol kedua jaringan Padang Muhammad Fitri pada minit ke-14 sebelum Hairul Nizam merapatkan jurang gol 6 minit kemudian buat Pahang bagi menamatkan separuh masa pertama dengan kedudukan 2-1. Babak kedua, Pahang bermula garang menyamakan kedudukan 2-2 selepas Muhammad Sabri menolak cantik hantaran kemas ketua pasukan Ismail Abu minit ke-48. Pahang kembali di depan menerusi jaringan penjaring terbanyak kejohanan Ismail Abu minit ke-55. Tersentak dengan jaringan tersebut, Perak memperkemaskan permainan dan berjaya memperolehi 2 gol penting 4 minit sebelum tamat perlawanan melalui Muhammad Haziq minit ke-66 dan 69. Kedudukan 4-3 kekal hingga tamat perlawanan untuk Perak muncul juara buat kali kedua berturut-turut membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 manakala Pahang RM7,000. Sementara itu, Terengganu muncul juara bagi kumpulan Division 2 selepas menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 5-1 melayakkan skuad Terengganu beraksi di Division 1 musim depan. Fiesta Sukan Antarabangsa UiTM edisi ke-9 menutup tirainya malam tadi. Kejayaan penganjuran Tamasya Sukan melibatkan 28 universiti luar negara itu berjaya bukan sahaja melalui acara sukan yang diadakan, malah sebagai pengukuhan hubungan persahabatan serta akademik para peserta. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM, Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said, UiTM menerima permintaan untuk mengadakan lebih banyak acara sukan dipertandingkan pada edisi akan datang. Sehubungan itu, UiTM bercadang menambah acara bola keranjang, bola jaring serta pingpong. Selain tempoh tamasya ini akan ditambah kepada 4 hari mulai tahun hadapan. Pada kali ini, lebih banyak universiti memenangi acara-acara yang dipertandingkan berbanding dengan sebelum ini. Tapi kita juga dapat melihat bagaimana suasana yang begitu baik, begitu menarik dan hubungan yang begitu rapat antara atlet dan juga antara universiti-universiti yang turut serta. Acara futsal yang baru diperkenalkan pada edisi kali ini dimonopoli universiti dari Indonesia. Juara futsal lelaki milik Universiti Trisakti manakala kategori wanita dimenangi Universitas Pendidikan Indonesia. Pasukan UiTM pula hanya menjadi naib juara dalam acara futsal wanita, rugby dan bowling. Dalam acara badminton, Universiti Trisakti muncul juara keseluruhan acara tersebut. Bermula 21 Ogos lalu, 731 atlet dari 28 universiti luar negara berkampung di kampus utama Universiti Teknologi Mara UiTM bagi mintai fiesta yang dianggap paling berjaya dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Kebangkitan Kedah menewaskan Sarawak 2-1 pada aksi Piala Malaysia di tempat lawan tempoh hari membuka semula ruang saingan kumpulan B. Persaingan berbaki 3 perlawanan dan Kedah masih berpeluang untuk mengejar slot ke suku akhir. Momentum ini dikekalkan dan diteruskan agar pasukan Kedah boleh berjaya melangkah kaki ke peringkat yang seterusnya, insya-Allah. Beliau bercakap kepada pemberita di Alostar, Kedah yang tewas pada 2 perlawanan pertama bangkit di Kuching untuk menewaskan Sarawak 2-1. Beliau menyeru agar penyokong terus memberikan sokongan bagi meningkatkan lagi semangat skuad kendalian Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho. Kedah kini berkongsi 3 mata bersama Sarawak dan dijarakkan 3 mata dengan Perak dan Terengganu. Kedah akan melayan kunjungan Sarawak di Stadium Darul Aman Alostar pada Rabu ini.